Saya mula mengajar waktu 8 tahun yang lepas dan titik permulaannya saya mengajar adalah ayah saya. Okey, ayah saya yang dorong saya untuk saya mengajar kerana apa? Dia tak nak saya jadi apa yang saya belajar dan saya faham itu hilang begitu saja. Dan ayah saya kata, "Pak hampir ajar depa juga bagi depa pandai. Jangan hang lepas ni hang tinggal jangan jadi bodoh, depa jadi bodoh juga." Gitulah. Saya pun dulu tak reti mengajar. Saya pun bukanlah saya tak ada bakat mengajar apa pun, banyak ramai lagi bagus, tapi saya cuba. Saya cuba mengajar mula-mula mak ayah saya panggil student datang rumah, saya pun pergi semua rumah orang mengajar. And then time pass by sampailah ke degree. Alhamdulillah mengajar telah menjadi salah satu sumber keuangan saya untuk bayar yuran, untuk saya sustain di Kuala Lumpur. Parents saya di Pulau Pinang, di Taiping. Jadi saya balik dalam 2 bulan, 3 bulan sekali, agak susah jugalah. Bila mengajar juga saya jumpa identiti sendiri. Bermaksudnya saya belajar daripada pelajar saya. Mereka ajak saya untuk jadi orang yang lebih baik dan saya improve dari situ. Banyak benda bila saya mengajar, saya pun rasa saya akan belajar lebih banyak, saya akan jadi lebih bersabar, saya akan tengok diri sendiri. Ini boleh buat, tak boleh buat. Sebagai seorang cikgu tak boleh buat macam ni. Kita sebagai pendidik ni, saya faham ada banyak cikgu yang di luar sana yang tengah tengok. Kita ni sebagai pendidik kita kena sabar. Macam ragam pelajar itu banyak. Jadi cikgu ni bukan sebanyak mana yang kita tahu, tapi sebanyak mana yang kita tak tahu dan apa yang dia orang tahu. Perubahan zaman tu sangatlah penting, kita kena suit in. Berkenaan mak ayah masuk campur dalam hal urusan didikan cikgu dengan anak. Pertama kita kena pandang dari perspektif mak ayah. Sebab mak ayah makin lama makin pandai. Jadi bila mereka pandai, dia orang pun ada their own point of view. So, dia orang akan interrupt lah sistem sekolah. Kena perspektif cikgu pula. Cikgu diberi amanah oleh negara. Jadi kalau mak ayah nak masuk campur ataupun nak intervene, ada saluran dia. Saluran dia PIBG lah. Nak menjadi saluran PIBG, janganlah jadi AJK sahaja. Cubalah jadi satu setiausaha bendahari atau pengerusi, timbalan pengerusi. Kalau anda betul-betul nak buat satu perubahan, anda kena tunjuklah. Nak jadi nak tunjuk perubahan lah. Jangan hantar main terajang pintu sekolah, main marah-marah dengan cikgu. Salah. Kita sebagai cikgu ni, kita kena treat semua ni macam anak-anak. Walaupun saya tak ada anak lagi. Kalau hampa nak jadi cikgu just for the sake of money, bukan. Kalau hampa nak jadi mak ayah just for the sake of having children, nak kata hampa ada anak, bukan. Kalau hampa nak jadi apa-apa je lah, nak tunjuk hampa ada duit ke apa, bukan. Kejayaan tu bukan ukur pada duit, diukur kena pada ikhlasnya. Betulkan niat, ikhlaskan hati. Didikan pada seseorang anak tu harus dilakukan pada dua belah pihak, termasuk cikgu dan mak ayah. Di sekolah cikgu, di rumah mak ayah lah. Kat rumah didik lah. Kalau hampa tak didik sekarang ni, teruk lah juga budak-budak ni pun kat rumah macam-macam. Tapi saya tak suka guna stigma budak zaman sekarang, budak zaman dulu. Benda sama je. Zaman sekarang kan zaman dulu sama, nakai dia, cuma berlainan baju, fashion semua. Dulu tak ada social media, tak ada viral-viral. Jadi ayat zaman sekarang ni teruk lah, zaman dulu okey lah. Itu benda yang saya tak sokong.